عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبعه والاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sampai muka surat 544, tentera Islam sampai di pagar Khaybar. Kita di tajuk Khaybar, perang Khaybar yang berlaku pada awal tahun 7 Hijrah, ya, ataupun mula bertolak nabinya pada penghujung 6 Hijrah, awal 7 Hijrah. Tentera Islam sampai di pagar Khaybar. Khaybar adalah tembok atau perkampungan, bandar perkampungan Yahudi yang paling besar di Madinah, di utara Madinah. Dia bukan dalam kawasan tanah haram Madinah, lebih kurang jarak hampir 100 km ataupun tak sampai lah kot, lebih kurang macam tu, ke utara daripada Madinah, ke arah utara. Apa berapa kali nak ulang dah? Tu dia cikgu nak kena denda ni. 544 544. Oh, yang baru ada cetakan lain 633 yang baru Okey. Khaybar ni di mana kedudukannya? Utara Madinah, lebih kurang hampir 100 km dari Madinah, hampir-hampir lah. Dan tembok tu masih utuh, masih ada sampai hari ni. Masih ada sampai hari ni. Bayangkan 1400 tahun, betapa hebatnya dia orang tu kan buat tu. Dan perkampungan Yahudi, semua Yahudi, sehingga tak ada seorang pun dibenarkan lain pada Yahudi masuk dalam kampung tu, dalam tembok tu. Dia pagar keliling tembok. Sekarang ni, tapi kita pun tak nak lah melawat ni kan, tempat Yahudi masih ada. Saya pun tak nafi lah, tapi kawan nafi dia ambil gambar masih ada. Tapi jadi tak ada lah Yahudi tu, jadi terbengkalai gitulah, kosong lah, naik rumput untan gitu lah. Tapi bata-bata dia, tembok-tembok tu masih ada. Yahudi cukup takut dengan peristiwa Khaybar, kerana Khaybar ni satu tempat yang penuh dengan kehebatan dia orang. Ramai penduduk Yahudi banyak kan, tapi yang paling ramai di Khaybar, sehingga kalau penduduk lain yang lari daripada kawasan Qainaqah, Bani Quraidah, Bani segalanya, semua lari duduk situ. Jadi kekuatan terkumpul situ, panglima, pahlawan semua ada situ, alim ulama dia orang pun ada. Jadi dia orang rasa hebat, kuat, takkan nak lawan dengan Nabi Muhammad tu senang-senang. Tapi Nabi Muhammad datang hanya 1,400 orang je datang. 1,400 orang je datang, kepung Khaybar dah mula gementar, takut. Penakut Yahudi tu dia sampai sekarang
Sampai sekarang dia penakut. Kan? Dan dia orang ni walaupun nak ikut strategiknya tembok dia tu, tembok pagar tu, atasnya pengawal. Atas tembok tinggi tu. Tak mungkin orang Islam boleh panjat naik kot tu. Dan nak masuk melalui pintu, pintu punya besar. Kunci rapat memang tak boleh masuk. Nak ikutnya dia selamat je duduk sembunyi dalam tu. Tapi Allah campakkan rasa gerun tu, rasa takut tu. Ini salah satu ayat doa kita, ya Allah campakkanlah rasa gerun, takut kepada Zionis Yahudi terhadap umat Islam. Bagi dia takut dengan orang Islam. Kan? Jadi orang Yahudi ni Masya Allah, dia orang ni daripada dulu khianatnya. Jadi dari situlah yang duk rancang macam-macam. Hantar pengkhianat, hantar orang tu mempengaruhi orang Islam supaya bergaduh dengan Arab, hantar orang Arab gaduh dengan orang Islam. Dia orang ni perancang semua duduk dalam tu. Jadi tiba-tiba Nabi datang dengan, walaupun tentera yang sikit lah, 1,500, 400, tapi Allah campak gerun tu sehingga mereka tak tenang duduk. Akhirnya angkat bendera putih dan mereka terus mengaku kepada Nabi Muhammad, kami nak keluar lah. Okey, nak keluar dari sini. Maka keluar daripada Khaybar menuju ke Syam. Syam tu lagi utara, pergi lagi sehingga kosong bandar Khaybar. Jadi harta Khaybar ni semua jadi harta rampasan Nabi SAW, termasuk kebun-kebun tamar. Banyaklah benda-benda yang ditinggalkan orang Yahudi. Mereka boleh pergi, Nabi izinkan, kami tak kacau, kalau nak pergi. Tapi pergi dengan sekadar kenderaan dan bekalan atas kenderaan cukup. Tak boleh nak bawa barang-barang banyak-banyak, tak boleh. Jadi bila Nabi serang tu sebab mereka dah berlaku khianat. Kalau mereka duduk aman, tetap Nabi biarkan aman. Jadi kita tengok sini, tentera Islam sampai di pagar Khaybar. Sehari sebelum berlakunya perangan, pada malamnya tentera Islam bermalam berhampiran dengan Khaybar daripada luar ni. Tanpa disedari oleh orang Yahudi. Waktu malam ni orang tak perasan, tak tahu lagi. Tapi menjadi kebiasaan Nabi SAW, apabila tiba pada satu kaum pada waktu malam, maka baginda tidak akan mendekati mereka kecuali setelah masuk subuh. Nabi sembunyi jauh sikit lah. Kemudian tentera Islam pun bertolak. Setelah masuk waktu subuh, baginda segera menunaikan solat subuh. Tak pergi dekat sebab nanti bila perang subuh tergendala, tak ada nak sembahyang, biar selesai dulu subuh. Kemudian tentera-tentera Islam pun bertolak mendekati Khaybar. Tak kala itu penduduk Khaybar sudah mulai keluar membawa penyodok, aktiviti biasalah, bawa bakul nak pergi kebun kurma apa semuanya, tanpa menyedari kedatangan tentera Islam. Malah mereka hanya keluar untuk bekerja di ladang. Apabila melihat tentera Islam, mereka berkata, Muhammad, demi Allah Muhammad dan pasukannya. Kemudian mereka lari bertempiaran pulang ke kota mereka. Terkejut, lari balik, masuk dalam tembok Madinah, Khaybar tu balik. Nabi SAW berkata, Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar, hadamal Khaybar. Hadam runtuh. Allahu Akbar, ni laungan Allah Akbar, ni syiar Nabi. Jangan kita nak halang, tak boleh takbir lah apa semua, kan? Ni syiar. Bila Nabi berkumpul ataupun dalam suasana nak tunjuk kehebatan Islam, laung Allahu Akbar. Azan pun Allahu Akbar, semuanya. Runtuhlah Khaybar, Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar. Ya. Sesungguhnya apabila kita telah sampai ke lapangan sesuatu kaum, berarti buruklah padanya. Ni Nabi bagi semangat. Kalau kita dah sampai pada dewang tu, memang hancurlah dewang, kan? Berarti buruklah padanya terhadap orang-orang yang telah diberikan peringatan. Memang Yahudi ni dah tahu peringatan-peringatan tentang kebenaran Islam dan sebagainya. Sebelum itu baginda Nabi SAW telah memilih satu lokasi untuk tentera bermarkas, satu tempat duduk setempat. Kemudian Hubbab bin Munzir
datang dan berkata, wahai Rasulullah SAW, adakah tempat persinggahan yang engkau pilih ini adalah wahyu Allah atau pendapatmu sendiri dalam peperangan? Dia tanya Nabi, ni wahyu Allah ke? Kalau wahyu tak payah nak petikai lah, memang tepat lah kan? Ataupun memang cadangan Nabi je, pandangan Nabi peribadi? Baginda menjawab, ianya adalah pendapatku sendiri. Ini pendapat baginda Nabi SAW, bukanlah wahyu daripada Allah Ta'ala. Hubab berkata, wahai Rasulullah SAW, tempat ini sangat hampir dengan kubu Natah. Oh, ada satu kubu lain sedang semua pejuang Khaybar berada di situ. Macam satu kubu kecil, dia punya tentera, kem tentera dia, tentera Yahudi lah. Jadi dekat sangat dengan sini. Semua pejuang Khaybar berada di situ. Mereka akan dapat mengetahui pergerakan kita, sedangkan kita tidak dapat mengetahui pergerakan mereka. Panah-panah mereka dapat sampai kepada kita, dan panah-panah kita tidak sampai kepada mereka. Sebab dia orang kubu tinggi, daripada tinggi senang panah ke bawah. Kita juga tidak selamat dari serangan hendak mereka. Apatah lagi, tempat ini dilingkungi oleh pokok-pokok kurma dan tanah yang rendah serta lapang. Jadi nak sebutnya, bila cadangan Nabi, barulah sahabat lain berani bagi cadangan mungkin dipilih lebih baik. Kalau Nabi kata ini wahyu, tak berani dia orang kunci mulut terus lah. Sebab wahyu Allah tak akan nak bagi cadangan lain pula kan. Itu patuhnya mereka pada Allah Ta'ala dan taat pada Rasul. Jadi cuma Nabi kata ni pendapat aku, walaupun kan Nabi pendapat apa pun semua wahyu daripada Allah kan. Cuma wahyu tu bukan wahyu direct turun Jibril waktu tu. Wahyu ni dalam bentuk kontrol kawalan Allah Ta'ala. Nabi cakap tu tak pernah salah, tak pernah silap. Tapi Nabi buat macam ni seolah buka pada ruang cadangan-cadangan. Bagi ruang cadangan. Siapa nak bagi cadangan silakan. Ini tujuannya, mungkin kita rasa Nabi tak perlulah bagi cadangan pada orang. Buat apa? Kami minta ya Allah bagi pendapat, bagi keputusan. Senang kan? Tapi kenapa buka ruang bagi pandangan? Nak ajar kepada pemimpin Islam yang akan datang nanti. Apapun mesyuarat. Sebab pemimpin yang akan datang tak ada wahyu. Kan? Mesyuarat. Ini Nabi nak atur untuk kita-kita dan kemudian-kemudiannya. Untuk sebelum selepas zaman Nabi, apapun mesyuarat dengan bala tentera dewan, orang yang boleh dibawa mesyuarat. Itu cara Nabi. Begitu Nabi dalam perang Uhud mesyuarat dulu dengan sahabat. Dalam perang Badar mesyuarat dulu tempat mana sesuai. Walaupun nak ikut, tak payah kau bagi pendapat lah. Aku ada Allah cukup. Kan? Tapi kalau Nabi buat macam tu, nanti orang ke depan pun nak buat macam tu. Aku ada ilham aku cukup, tak payah pendapat kamu. Jadi mesyuarat ni merupakan satu keberkatan. Nadima Nabi apa maksud ayat hadis tu? Tidak akan menyesal orang yang mesyuarat, dan tidak akan rugi orang mesyuarat, tidak akan menyesal orang yang istikharah. Nabi sebut. Jadi kita bawa mesyuarat apa pun masalah. Jadi mesyuarat ni adalah satu sunnah Nabi. Walaupun dalam isi rumah dengan anak-anak pun kan, contohnya minta dia orang bagi pandangan apa semuanya. Walaupun keputusan ketua lah boleh buat keputusan kan. Okey, di sini jadi sahabat tadi bagi pandangan di sini tak sesuai. Panah-panah mereka sampai pada kita, panah kita tak sampai pada mereka. Kita juga tidak selamat dari serangan hendak mereka. Apatah lagi tempat ini dilingkungi oleh pokok kurma dan di tanah yang rendah serta lapang. Apa kata? Saya cadangkan kepadamu ya Rasulullah, tempat yang bebas dari segala risiko ini untuk dibuat markas. Rasulullah SAW bersabda, terserahlah kepada pandanganmu. Kemudian baginda pun bertukar ke tempat lain ikut pandangan cadangan dia ni. Hubab bin Munzir. Setelah semakin hampir dengan Khaybar, baginda berkata berhenti. Lalu semua tenteranya berhenti. Di saat itu baginda berdoa, ya Allah ya Tuhan. Ya Allah Tuhan yang empunya 7 petala langit serta apa yang dipayunginya. Tuhan yang empunya 7 petala bumi dan apa yang ditanggungnya. Tuhan yang empunya syaitan
dan apa yang disesatkannya. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan tempat ini, kebaikan dan kebaikan penduduknya, serta kebaikan apa yang terdapat padanya. Kami mohon perlindunganmu daripada kejahatan tempat ini dan kejahatan penduduknya, serta kejahatan yang terdapat padanya. Kemudian baginda mengarah, ayuh marahlah kita dengan nama Allah Ta'ala. Jadi boleh kita baca doa ni untuk kalau kita singgah satu tempat, kita merasa gerun ni, rasa lain tempat ni, kan, RNR ke sebagainya, boleh baca doa ni. Seringkasnya ada Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ayat Quran dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Ayat tak ingat lah, sekejap nombor ayat tu tak hafal. Ayat kita hafal lah. Sekejap. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Itu sebenarnya doa Nabi Yunus, doa Nabi Nuh ketika keluar daripada kapal. Kan dia turun, dia baca doa. Apa maknanya? Rabbi anzilni, ya Allah tempatilah kami di tempat ini, munzalan mubarakan, tempat ni jadilah berkat. Tempatlah kami di sini tempat yang berkat. Wa anta khairul munzilin, sungguhnya engkau lah tempat. Ayat 29. Oh, laju kat 29 surah Al-Mu'minun. Itu doa Nabi Yunus, doa Nabi Nuh. Duduk sebut Yunus juga. Nuh tu ketika turun kapal Nuh. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Muka surat Quran 344, ayat 29, surah Al-Mu'minun. Tu sekurang-kurang kita baca tu kalau kita berhenti di satu tempat yang kita rasa takut dengan tempat tu, kan, takut nampak macam tak selamat je, insya-Allah selamat. Doa dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Tapi doa ni saya tak tahulah Arab dia, kena cari doa Khaybar, doa Nabi di Khaybar. Ad-du'a fil Khaybar, ad-du'a an-nabawi. Ya, Al-Mu'minun tadi. Doa Nabi yang ni yang kita baca terjemahan tadi, Kalau yang ni bunyi Arab dia panjang lah sikit. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna wa rabbar riyahi wa ma dharayna wa rabbas shayatina wa ma adlalna nas'aluka khaira hadhihi alqaryah wa khaira ahliha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. InsyaAllah Jadi ini juga kalau kita pergi satu tempat yang kita takut dengan tempat tersebut, baca doa yang disebutkan ni. Melayu pun tak apalah, kan. baca yang kalau nak baca yang Arab, yang doa pendek Quran tadi ni ayat 29 surah Al-Mu'minun. Lepas tu baca yang Melayunya. Ya Tuhan, engkau lah mempunyai 7 petala langit serta yang dipayunginya. Ya Tuhan, engkau lah yang mempunyai 7 petala bumi dan apa yang dikandung di dalamnya. Ya Tuhan, engkau punya syaitan dan apa yang disesatkannya. Sesungguhnya kami mohon padamu kebaikan tempat ini dan kebaikan penduduknya, serta kebaikan apa yang terdapat padanya. Kami mohon perlindunganmu daripada kejahatan tempat ini dan kejahatan penduduknya, serta kejahatan yang terdapat padanya. Faham tak tu? Kan ayat tadi minta kebaikan yang ada ni, kebaikan tempat, kebaikan orang, kebaikan apa saja yang ada kawasan ni. Minta jauh dari kejahatan tempat, kejahatan orang, kejahatan apa saja yang ada di sini.
kan? Berhentilah tak mana pun, insya-Allah. Tu tanda apa ni, kalau tempat yang bukan R&R lah, tempat yang kita tak tahu, berhenti je lah, berhenti tepi-tepi je lah, insya-Allah tempat tu selamat untuk kita. Contohnya kita naik kereta kan, sebelum turun keluar pintu kereta tu baca dulu ni, minta selamat. Jadi kita berhenti tu, insya-Allah Allah kawal kita. Kemudian baginda mengarahkan ayuh mara dengan nama Allah. Dengan nama Allah, bismillah. Jadi apa nak mula pun mula dengan bismillah. Dan bismillahirrahmanirrahim ni boleh jadi zikir amalan. Kalau rajin amal, saya bagi tahu. Ada seorang wali Allah, saya jumpa dia, orang tua dia, yang kata wali ni memang ada tanda-tanda. Siapa duk Pahang ni, Kuantan. Tak ada orang Kuantan, dia Masya Allah, dia orang tua, orang kampung anggap orang tua biasalah, ulang alik masjid, tak pernah tinggal sembahyang waktu, walau mata dia kelabu gitu, nampaklah jalan, tapi tak pernah tinggal sembahyang waktu. Dia daripada keturunan Said, keturunan Nabi SAW. Dia orang kampung tak perasan, tak nampak keistimewaan dia. Jadi ada orang yang mula nampak keistimewaan dia. Saya pernah sembang dengan dia, terus dia nasihat saya satu nasihat lah, tak mau cerita malu lah kan. Dan satu kena pop kena kepala aku. Betul apa yang ada pada kita, walaupun kali pertama jumpa dia kan, dia mata tak nampak pula, bukan nampak terang macam kita ni. Dia kata kau kena buat ini. Alhamdulillah, terima kasih Habib, panggil Habib dia. Jadi saya pergi ziarah dia di rumah dia dengan kawan-kawan lah. Pergi, kami di sini tak call dia, tak buat janji apa pun. Nak ceritanya hebat wali Allah ni, Allah bagi ilham, bagi connection tu, apa yang berlaku. Kami niat, kita ada program kat Kuantan. Jadi kita ziarah rumah Habib tu lah. Kan? Okey, kita mau insya-Allah kita ziarah rumah dia dulu, lepas tu baru kita pergi program. Siapa tahu, tak apalah kita kontak kawan untuk membawa rumah dia. Niat sungguh-sungguh nak pergi ni, niat ni. Pergi sampai rumah dia tunggu depan pagar. Tunggu. Petang tu kita tak beritahu pukul berapa nak sampai, dia tunggu. Dia kata baru tadi tunggu ni, rasa ada orang nak main, dia kata. Sebenarnya dia nak keluar pergi tempat lain, tapi duk rasa ada orang nak main, nak sampai dah. Tunggu kat ni, kat depan pintu pagar dia. Uish, Masya Allah kan? Tu nampak tanda-tanda dia. Bukan dia nak tunjuk, tapi dia cerita hal sebenar dia. Maka dia cerita pengalaman dia masa haji dia zaman lama lah. Waktu tu mata dia kuat lagi, badan muda lagi. Dia jumpa Rasulullah SAW. Ini mungkin nanti orang tak faham dia. Dia jumpa Nabi SAW dalam yaqadah kan. Nabi sebut siapa mimpi jumpa aku, dia akan peluang jumpa aku yaqadah. Jadi Nabi bagi ada satu benda lah yang dia cakap. Ala kulli hal, tu keistimewaan dia. Sampai dia terus suruh amal, kami amal. Saya pun kadang-kadang teringat buat itu yang lemah tu. Tak apalah, kita kongsi sini, mudah-mudahan saya ada teringat untuk buat. Dia suruh baca Bismillahirrahmanirrahim 500 kali. Agak lama, satu hari, setiap hari buat. Tapi buat bahagi 5 waktu. Maksudnya 100. Lepas subuh 100, lepas zuhur 100, lepas begitulah sampai isyak 500. Sekali kalau terlupa subuh tadi, terlupa nak buat, boleh sekarang ni ingat buat 200. Buku kecil dalam buku kecil daripada mungkinlah ada lah memang benda tu. Bismillahirrahmanirrahim, siapa-siapa boleh amal, nak buat 1000 boleh kan. Tapi itu nak sebutnya bismillah ni satu benda yang sangat berkat, sangat mulia. Saya ingat ada hadis Nabi sebut, siapa yang mula satu kerja tapi tak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus daripada keberkatan Allah. Buat kerja tak ada berkat apa? Penat dapat tak ada faedah. Mulakan dengan bismillah. Nak minum bismillah, nak keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, nak start kereta bismillahirrahmanirrahim, nak pakai kasut bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada doa macam naik kenderaan, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakharana hadza, bacalah doa tu. Ni sekarang tak tahulah doa nak mula apa, baca bismillahirrahmanirrahim.
Nak mula pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa benda yang baik, baca bismillahirrahmanirrahim. Benda yang tak baik, tak payah lah. Tak boleh lah kan. Benda maksiat, nak mengumpat, mari kita bismillahirrahmanirrahim, mengumpat dulu. Ini menambah dosa berganda lah kan. Jadi sebab tu Nabi kata, jom kita bergerak dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bersiap untuk perang dan kubu-kubu Khaybar. Pada malam mereka masuk ke Khaybar, baginda berkata, besok aku akan serahkan bendera. Jadi malam ni berkumpul dekat dah dengan pintu Khaybar, tapi di luar. Orang Yahudi pun dah tahu dah, Nabi dah semakin dekat. Jadi Nabi bagi tahu, besok aku akan serah bendera ni. Bendera liwa', dipanggil liwa'un Nabi, bendera Nabi. Yang ni akan naik semula, bendera ni akan dipegang balik oleh Imam Mahdi nanti. Tentera Imam Mahdi akan guna bendera Nabi SAW. Bendera Nabi berwarna hitam dan tulisannya la ilaha illallah, warna putih. Wallah alam, mungkin ada, sebab Imam Mahdi ni dia pun tak tahu dia Imam Mahdi. Jangan siapa-siapa nak mengaku sayalah Imam Mahdi kan. Mengaku pun jangan nak kata sayalah tentera Imam Mahdi, sayalah pembantu Imam Mahdi. Mengarut semua kalau ada mengaku tu, jangan percaya. Sebab Imam Mahdi dia sendiri pun tak tahu dia Imam Mahdi. Habis tu siapa yang lantik dia? Ada 7 wali Allah yang datang pegang dia, engkau Imam Mahdi. Dia kata bukanlah aku ni kan. Tak mengakulah, sebab dia nampak rugged, kita kata bahasa kita. Pakaiannya tak nampak tokoh ulama, tak ada pun tokoh kepimpinan. Tapi dia orang pegang, ada tanda tu kat dia, Imam Mahdi. Tapi dia orang Arab lah. Jangan kata Imam Mahdi tu main daripada orang Melayu ni, tak ada. Tak ada yang hidung macam ni kan. Kita boleh jadi mungkin petugas dia ke, insya-Allah lah, mudah-mudahan niat kita jadi pekerja dia, pembantu tentera-tentera dia, membantu tentera-tentera dia. Jadi tadi nak sebut Imam Mahdi nya, bila dah di bai'ah menjadi Imam Mahdi, apa nak sebut, nak soalan tadi tu tentang Imam Mahdi ni. Jadi nak sebutnya liwa' Imam Mahdi tu sama dengan bendera, liwa' ni bendera tu akan diguna balik bendera Nabi SAW. Dan mungkin bendera tu ada lagi kat sutanya tadi. Jadi antara Imam Mahdi ni, dia banyak simpan khazanah Nabi, benda-benda Nabi, rambut, janggut, cebisan jubah, mungkin tali kasut, ada kat dia sebenarnya. Ada, dia dilantik jadi Imam Mahdi tu ketika umur 30-an sehingga 40-an, antara tu mungkin 35, 37 kan, selewatnya 40-an. Jadi kalaulah dekat sekarang ni, mungkin dia dah lahir, tapi dia pun tak tahu dia tu Imam Mahdi. Takkan dia mengaku, mak ayah dia pun tak tahu, ulama sekeliling rumah dia pun tak tahu. Yang tahu nanti 7 orang ni. Siapa dia 7 orang ni? Ulama daripada dunia-dunia 7 mana, negara mana tak tahu. Mungkin kita sebut Yaman ke, ulama seorang daripada Yaman ke, daripada Mesir ke, daripada ni 7. Dia ramai berkumpul di Mekah pakat nak cari Imam Mahdi. Jumpa tanda tu ada kat kawan tu kan. Dia kelahiran Madinah tapi dia ulang-alik Mekah Madinah kan. Dan daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi kita sebut tak ada tokoh tu, sehingga nak berucap depan orang pun macam budak-budak sekolah, tak erti nak cakap depan orang. Tak erti cakap dia duduk nak berucap satu-satu kataan tu, tak pernah berucap depan orang kan. Jadi orang paksa dia, bagilah ucapan, dah kami lantik engkau ni. Dia berucaplah sikit Alhamdulillah, menggeletar sangkut-sangkut kan. Sampai duk tengok gelagat dia, kata Nabi SAW, kau tengok gelagat dia asyik dia tepuk paha kan. Orang menggagap juga, Alhamdulillah. Dia ada reaksi tangan tepuk paha dia tu, keluar satu kataan, dua kataan. Itu rahsia ulama tadi, kita tak dapat tahu pun. Dia satu malam dah tak ada tokoh, satu malam je Allah rubah terus besoknya. Esok jadi hebat. Nampak orang kata apa, aura kepimpinan tu, aura sebagai ulama
Sehingga ulama tadi semua tunduk dengan dia. Semalam tu barulah dia merintah. Jadi cerita Imam Mahdi ni, saya ada kuliah sini kan, Maghrib. Kalau ada rajin, kuliah Maghrib ada, kita guna buku Syekh Fahmi Zamzam tu. Dan kita nampak petanda dia nak muncul tu dah macam dekat sangat lah. Dekat sangat. Pasal apa? Kita tengok apa yang berlaku di perang di Palestin ni kan? Jadi bila berlaku macam tu dah makin kita nampak dekat sangat dah. Dekat setahun ke 2 tahun ke, berapa bulan 2 bulan ke, tak tahu. Tak berani nak sebut lah bulan ke tahun. Tapi bila kita tengok kajian-kajian dan orang kata apa, peristiwa dunia sekarang ni menjurus ke arah yang sangat dekat. Sehingga dikatakan tahun 2024 orang dah mula cakap tentang digital semuanya. Tahu digital semua. Semua duit tak guna dah, duit cash. Akan nak buat semua digital. Itu sebab tu nak daftar ID digital tu. Dengan ID digital tu dia boleh kontrol kita beli barang tak beli barang. Dia kata dulu kan, ID digital ni siapa yang boleh beli minyak subsidi atau beras subsidi. Tak ada tu, tak ada beli, tak boleh beli. Berarti bukan akan datang mula-mula umpan dengan subsidi lah. Yang subsidi dia boleh beli. Yang tak ada subsidi tak boleh beli. Saya tak ada ID digital. Macam mana ID digital saya pun tak berapa nak faham. Kalau ikut cerita-cerita negara luar, seolah ada chip yang dimasuk dalam badan kita. Chip. Jadi nak beli dia tet, dia scan barcode tu. Tet, oh okey, boleh beli ni, boleh beli tu. Tet, tak ada. Saya tak ada ID digital. No, keluar kedai. Jadi itu dah nampak petanda kepada pemerintahan satu raja sedunia. Apa dia? New World Order orang sebut tu. Pemimpin satu dunia. Sebab dia Dajjal lah. Kan Dajjal datang, tak boleh, tak sujud kat aku tak boleh makan. Tak boleh beli. Sujud dengan aku, ikut aku pun dapat mewah, semua boleh beli, ambil lah apa nak ambil pun. Tak ikut, no, tak boleh. Jadi cerita-cerita tu walaupun kita tak tahulah kesahihannya, tapi nampak nak jadi ke situ dah. Dan orang Yahudi pula bersungguh-sungguh perang dengan Gaza ni, sehingga dia orang kata kami nak bersedia untuk Mesiah dia tu. Ya, Dajjal lah Mesiah dia. Pada pandangan dia, dia kata tak lebih daripada 2025 akan muncul. Tu cakap dia. 2025 ni Dajjal akan keluar. Kan? Jadi tadi cerita Dajjal, ni cerita Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi dengan Dajjal ni serentak masa. Cuma Imam Mahdi awal beberapa bulan. Awal beberapa bulan, tak lama muncul Dajjal. Imam Mahdi dulu. Tapi tak jarak panjang, mungkin bulan, mungkin setahun je jarak Imam Mahdi dengan Dajjal. Dan Dajjal ni dia akan mula daripada Syam, Iraq, Syria, Iraq. Itu menjelajah seluruh dunia. Sampai kampung kita, sampai USD 1 ni. Sampai Nabi kata setiap tempat yang ada sumber air. Kalau kita dulu satu kampung satu pergi kan, kurang-kurangnya satu pergi, mungkin ada 2-3 pergi kampung dululah, zaman tak ada pipe tu. Jadi nak sebutnya satu kawasan mesti dia sampai. Cuma dia lalu dengan laju, zoom. Tapi yang bahayanya waktu tu sebelum dia muncul 3 tahun pertama ataupun 2 tahun yang terdekat, iaitu air hujan ni makin susut, sehingga dekat-dekat setahun sebelum dia muncul kering kontang air. Maksudnya air tu air kemarau panjang dan bahaya. Kalau kuliah seolah cerita-cerita dia orang 2025 dan Syekh Ahmad Yasin yang pengasas Hamas tu kan. Pernah dengar nama dia? Ulama yang mengasas Hamas. Qassam tu tentera-tentera yang dia asaskan dulu. Dulu ni budak-budak kecil je, budak-budak duk main dalam masjidnya. Yang jadi tentera sekarang ni. Tu dia kata tanaman-tanaman hasil benih Syekh Ahmad Yasin tu dah jadi buah dah sekarang. Dah jadi pemimpin besar dah. Ya? Jadi dia buat kajian dia lah. Kita sebab tu kita akan sebut ni benda ni tak tahu betul tak betul kesahihannya, tapi nampak-nampak tu. Dia punya kajian, dia kata 2027 Yahudi akan lenyap daripada Palestin ni. Yahudi akan lenyap dari Palestin ni. Menang besar orang Islam.
Jadi bila kita kaitkan dengan tadi 2024, 2025 kata Dajjal keluar, selepas 2025 mungkin 26, 27 tu, kalau betul lah 27, kalau betul lah, wallah alam betul tak betul kan, turunnya Nabi Isa yang akan bunuh Yahudi semuanya. Kalau Dajjal 2025 sesuai lah dengan 27 tu Nabi Isa kan. Dajjal 40 hari kehidupan dia, kiraan dia 40 hari, tapi kiraan kita setahun 2 bulan 2 hari, 2 bulan 2 minggu. Macam mana tu? Faham tak tu? Tak faham kan? Sebab hari pertama Dajjal, kita satu hari tu kira sekali matahari naik, sekali tenggelam. Satu hari kan? 24 jam. Satu hari Dajjal muncul, panjang siang 6 bulan, matahari tak jatuh-jatuh. Panjang siang, panjang malam, kalau jatuh pun malamnya 6 bulan pula. Dah jadi setahun. Tu baru satu hari dia, baru sekali matahari tenggelam, baru sekali matahari timbul. Satu hari dia, kita kiraan jam kita, tarikh kita dah setahun dah. Ya Allah, macam mana nak hidup? Kita tak pernah jumpa malam kan? Itu sahabat tanya Rasulullah, itu semayang macam mana? Semayang 5 waktu ke 24 jam? Apa ni 6 sebulan, setahun tadi ni? Tak, Nabi kata ikut waktu kamu. Walaupun matahari terpacak, ada subuh, ada maghrib dan isyak. Walaupun malamnya ada zuhur, ada asar. Kita ikut jam kita. Lepas berapa jam semayang zuhur, lepas berapa jam asar. Tak kira matahari dah. Tu baru satu hari dia. Hari kedua dia macam sebulan, 15 hari siang, 15 hari malam. Hari ketiga dia macam seminggu, makin kurang, mungkin 3 dengan 4 hari, 3 siang ke 4 hari siang ke, itulah, jadi seminggu. Dah jadi setahun, sebulan, seminggu kan. Dia baru 3 hari. Baki daripada 40 dia berapa hari? Baru 40 tolak 3 jadi 37 hari lagi. 37 hari tu baru jadi 24 jam, 24 jam, 24 jam. Macam biasa balik kan. Jadi 37 tadi dah sebulan seminggu. Campur dengan tadi setahun, sebulan seminggu, sebulan seminggu. Campur jadi setahun 2 bulan 2 minggu kan. Tu lepas tu datang Nabi Isa, bunuh dia. Bunuh tu perang dengan Yahudi pula. Perang Yahudi, bunuh semua yang cerita Yahudi sembunyi belakang batu, belakang pokok semua tu. Ada kulihal. Jauh kita ni pergi sampai ke Dajjal dah ni. Okey, kita tengok sini. Jadi nak sebut kaitan dengan perang sekarang ni, ada rentetan yang kita anggap dekat lah. Kalau tak jadi apa-apa 2024 pun, maksudnya kita tetap kena bersedia kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal. Macam mana kita nak bersedia? Dari sudut yang pertama sekali, iman kita lah, iman amal kita. Dan untuk selamat daripada Dajjal, antara tip utama yang Nabi sebut kan, iaitu surah Kahfi baca setiap minggu Jumaat, setiap hari Jumaat, baca full. Kalau tak lancar baca pun, buka kaset ke, kaset pula, buka MP3 ni kan, dengar je. Buka dalam radio, dalam di rumah kita, dalam kereta ke, dengar baca. Ataupun sekurang-kurangnya 10 ayat pertama dan 10 ayat last. Kalau dapat hafal lagi bagus. Mana tahu Kak Su boleh buat anjuran, cari ustaz, kami nak hafal surah Kahfi ni 10-10. Ada teknik-teknik dia apa semua nak hafal. Boleh, dah baca dalam semayang boleh, luar semayang boleh kan. Cuma orang haid ni kena cuti lah pula kan, tak boleh baca lah. Cuma kalau orang haid, boleh tak baca 10-10 tu, kalau itu jadi zikir dia, hari-hari dia baca yang tu. Silakan, boleh baca. Okey, kita tulis kat dinding, kita tengok. Baca setiap hari, insya-Allah. Kalau tiap hari baca, macam Yasin kan kita baca tiap minggu, pun dah boleh lancar kan, boleh macam hafal-hafal lah sikit. Ni baca hari-hari, tengok tiap-tiap hari 10-10. Buatlah sebelum tidur, tiap malam sebelum tidur baca, ataupun pagi sebelum lepas subuh tu baca. Setiap hari insya-Allah dia jadi hafal. Boleh hafal. Kita nak cerita kita. Jadi Nabi kata nak serah bendera ni, nak cerita bendera tadi ni. Bendera ni kepada satu orang
yang sangat cinta pada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul juga cinta pada dia. Nabi tak sebut nama siapa. Okey. Seorang lelaki yang Allah dan Rasul cinta kepadanya, dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasul. Pagi esoknya manusia pun datang berkumpul depan Nabi. Jadi malam tu semua orang tidur tak lena. Sahabat-sahabat ni semua beranganlah, kalau boleh akulah, kalau boleh akulah, kalau boleh akulah. Termasuk Sayyidina Umar, dia kata selama ni aku tak pernah pun nak berebut ataupun nak berangan jadi pemimpin, kecuali dalam perang ni aku nak sangat kalau boleh Nabi pilih aku jadi pemimpin perang Khaybar ni. Nabi kata nak bagi bendera tadi pada orang yang Allah Rasul cinta dia, dia cinta Allah Rasul. Mudah-mudahan akulah tu. Sayyidina Umar berangan. Dia kata lain aku tak pernah nak berani jadi pemimpin. Kan? Ketika ni aku nak sangat, bukan nak jadi pemimpinnya, tapi nak dapat cinta Allah dan Rasul tadi ni. Faham? Jadi semua berangan macam tu lah. Tapi tak tahu siapa Nabi nak pilih. Tunggu besok. Pada pagi esoknya manusia pun datang kepada Rasulullah SAW sambil mengharapkan agar baginda menyerahkan bendera itu kepada mereka sendiri. Kemudian baginda bertanya, Nabi tengok semua depan sahabat ni. Nabi kata, mana Sayyidina Ali? Nabi tanya Ali. Sayyidina Ali tak ada sini. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka menjawab, wahai Rasulullah SAW, dia sakit mata, merah mata, dia tak boleh buka mata, dia duduk kat kemah tak datang. Kan? Tak datang pun. Kemudian berapa orang pergi menjemput Rasulullah, suruh pergi panggil dia, bawa dia mai sini, bawa Sayyidina Ali mai sini. Dia orang pun pergi pimpin dah tangan Sayyidina Ali, dah mata tak boleh buka, sakit. Datang juga depan Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW meludah ke dua mata Sayyidina Ali dan mendoakan kesembuhannya. Nabi paksa buka, ludah. Kena air liur Nabi, terus mata sihat, lebih terang, lebih sharp daripada sebelum. Hilang terus macam cabut buang penyakit tu. Tak ada spek lah. Zaman tu mana ada spek mata. Kita ada boleh buat spek mata kan. Jadi boleh macam sakit mata ni bukan boleh sehari makan ubat dah terus sihat kan. Makan masa. Ni macam buang terus, macam cabut akar dia buang. Terus sihat, mata terang, putih mata dia, maksudnya tak ada merah dah. Boleh buka jelas elok. Ini mukjizat baginda Nabi SAW. Jadi daripada Nabi ni semuanya berkat. Itu keberkatan Nabi. Ludah, tiup, ataupun sentuhan tangan, ataupun Nabi doa kosong, ataupun Nabi doa pada air, ataupun Nabi doa pada tanah. Ada Nabi doa pada minyak. Doa pada bekas kosong pun ada. Kan? Tak nak cerita panjang pula lagi. Kan? Saya lagi melencong ni tak habis juga. Jadi begitulah keberkatan ni, ludah terus sembuh. Seketika itu juga dia sembuh, seolah-olah sebelum ini tak pernah sakit, macam tak sakit pun tadi ni. Lalu baginda menyerahkan bendera itu kepada Sayyidina Ali. Nah, rupanya yang Nabi sebut, lelaki yang Allah cinta, Rasul cinta, dan adalah Sayyidina Ali. Maka Nabi kata, setelah mengambil bendera itu, Sayyidina Ali pun perintah berkata, wahai Rasulullah, apakah aku akan terus memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kita, melawan balas? Maksudnya sampai mereka macam mana pun kami lawan juga. Baginda bersabda, jangan terburu-buru bertindak, melainkan setelah engkau pergi ke lapangan mereka dan mengajak mereka meluk Islam. Mula sekali, bila depan jangan bunuh lagi, ajak daripada Islam, supaya serah diri masuk Islam. Terutama sampaikan kepada mereka kewajiban. Kalau dia orang setuju, kalau dia setuju masuk Islam, nak syahadah, ajar pula kewajiban mereka. Kewajiban yang perlu mereka tunaikan kepada Allah. Cara dalam Islam ada 5 waktu semayang. Bagi tahu dia semayang 5 waktu, puasa, zakat. Demi Allah, jika ada seorang lelaki yang Allah berikan hidayah melalui usahamu, ianya lebih baik daripada engkau dapat memiliki unta yang merah. Maksudnya kalau daripada ribuan Yahudi tadi, seorang je masuk Islam, kamu dah untung besar ya, wahai Ali. Seorang je, beribu kita tak terima pun, dah kamu dah menang besar, untung besar. Lebih besar keseronokan, kegembiraan kamu bila dapat unta merah. Unta merah ni unta yang paling mahal lah, yang ada 2 bonggol tu. Bukan senang nak jumpa unta tu. Unta kaumak dia panggil.
Unta kaumak yang ada 2 bonggol belakang. Ini unta yang paling digembira kalau kita ni dapat kereta apa Lamborghini ke kan, Porsche ke. Bangga naik kereta slow, tak mau naik laju. Kalau kereta buruk dia naik laju. Kereta mahal dia naik slow, pasal nak tunjuk tayang kat orang. Jadi unta yang paling mahal sekali. Jadi kebanggaan orang-orang Arab. Jadi kalau kan orang Arab bila dapat benda tu free pula, happy, seronok lah. Maka Nabi kata kalau seorang je dapat Islam, kamu berjaya besar. Sebab tu kita tengok tentera Hamas, tentera Qassam ni, mereka kan bila genjatan senjata, dia orang nak minta lagi untuk tetap senjata masuk berhenti perang terus. Tapi Yahudi yang buat helah gini gitu, sebenarnya Yahudi ni berhenti genjatan senjata tu sebab dia dah habis alat dia. Alatan dia dah banyak habis. Lepas tu dia hantar 2 kapal, 3 kapal yang kena sekat. Yaman sekat 2 kapal, Algeria sekat 1 kapal. Tu bantuan tentera nak masuk tu. Dapat yang tu dia perang lah. Tapi tu kena sekat pula, tu dia minta tambah lagi senjatanya. Amerika terus hantar kapal terbang. Bawa alatan dengan kapal terbang. Dah kapal laut tak boleh, dia hantar kapal terbang. Hantar masuk peralatan perang semuanya dengan kereta kebai apa semua. Senjata. Terus besoknya terus perang, Jadi Hamas tahu dah helah tu, kan dia tak tahu. Dia tahu. Tapi dia orang ni tak nak perang sebab nampak rakyat dia banyak yang ni kan sengsara. Tapi dah dia orang akhirnya nak pilih perang. Jadi bila sebab tu dia orang layan sungguh tawanan-tawanan perang tu macam program anak angkat kan. Buat siap kek birthday pun buat untuk tawanan-tawanan perang. Mana ada tawanan yang dianggap sebagai teroris, pengganas, penjenayah, dunia anggap penjenayah, tapi jaga tawanan walaupun bukan Islam, tawanan tu Yahudi, jaga dengan baik sehinggalah keakraban mereka tu bawa faedah kepada sampai orang Yahudi kata tentera Yahudi ataupun kerajaan Yahudi kena tutup mulut dia orang, jangan bagi cakap tentang Hamas, ataupun kalau dia cakap kami yang akan tutup mulut dia. Maksudnya bunuh terus, cakap lebih-lebih tangkap masuk penjara terus, kan. Dia orang cakap tentang benda betul, kan. Dia layan baik dengan ni apa semua, layanan makanan cukup, walaupun perang orang lain tak dapat, orang Islam dapat makanan apa aje, tapi dia orang makanan cukup, air cukup, duduk aman, ubat pun dapat. Layan sungguh, masya-Allah. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Jadi kita nampak ciri-ciri yang dikatakan tentera Imam Mahdi itu ada sangat-sangat pada dia orang ni. Dia orang bukan kerana duit, bukan kerana pangkat, bukan kerana jawatan, bukan kerana megah apa, semua semata-mata kerana Allah. Tak ada tujuan lain, semua kerana Allah Taala. Dan ibadah mereka tak pernah tinggal malam hari, walaupun sibuk perang, sembahyang 5 waktu berjemaah tak pernah tinggal. Ini kekuatan yang ada pada dia orang. Jadi kalau dapat satu bagi hidayah pun untung besar dan kawan Ali. Okey, Khaybar terbagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian darinya mempunyai 5 buah benteng. Satu bahagian ada 5 benteng. Benteng Naim. Benteng ni maksud kubu lah, kubu. Kubu Naim. Kubu dia buat pula kubu, kan. Benteng Sa'ab bin Mu'ad. Benteng Qal'ah Az-Zubair. Benteng Ubay, benteng An-Nizar. 3 benteng yang pertama itu terletak di kawasan yang bernama Natah tadi ni. Sementara 2 benteng lagi terletak di kawasan yang bernama Ashiq. Bahagian yang kedua pula dikenali dengan nama Al-Kitabah. Kitabah. Di situ terdapat 3 benteng sahaja. Benteng Qamus, benteng milik Bani Abu Al-Huqaiq dari keturunan Bani Nadir, benteng Al-Watith dan benteng As-Salalim. Di Khaybar juga terdapat benteng dan kubu selain 8 benteng yang tersebut tadi. Akan tetapi ianya adalah kecil, tidak segagah dan sehebat kubu yang disebutkan. Banyak lagi lah kubu lain, tapi kecil-kecil. Dalam peperangan itu, pertempuran hebat hanya berlaku di bahagian benteng utama tadi, yang pertama. Sementara di bahagian yang kedua, yang mempunyai 3 kubu dalamnya,
walaupun memuatkan ramai pejuang-pejuang mereka, namun mereka menyerah diri tanpa perang. Oh, jadi perang juga benteng yang kedua ni tak berani nak perang, surrender, keluar dengan aman. Yang berlaku sikit perang dengan benteng pertama yang Sayyidina Ali masuk. Dengan macam mana Sayyidina Ali masuk? Sayyidina Ali pecahkan pintu tu. Pintu besar, tengok pintu Masjid Nabawi tak? Dia bukan macam pintu kita ni, 2 kali ganda naik atas, macam jin nak masuk kan. Padahal orang kecil je bawah, sesuai dengan bangunan dia tinggi, pintu dia pun nampak tinggi. Jadi pintu tu Masjid Nabawi pun kita tak boleh nak pecahkan masuk. Mana boleh kalau dia kunci, memang tak boleh keluar punya, tak boleh masuk punya. Saya pun tak pasti semua ke. Jadi ada, bukanlah tegap lagi, maksud adalah roboh-roboh batu tu. Jadi ada lagi lah batu-batu yang masih ada yang robohan-robohan tu ada lah kan? Mungkin yang kubu utama kot yang ada. Permulaan perang dan pembukaan benteng An-Naim. Benteng pertama yang digempur oleh tentera Islam ialah benteng An-Naim. Benteng ini merupakan garisan pertahanan pertama tentera Yahudi kerana kedudukannya yang strategik. Benteng ini adalah kepunyaan Marhab, nama orang kot, seorang pahlawan Yahudi yang memuatkan 1000 orang pahlawan. Oh, semua kira tentera, kem tentera tu, benteng tu. Ali bin Abi Talib keluar membawa tentera Islam ke benteng ini. Dia mengajak orang Yahudi itu supaya meluk Islam mulanya. Jadi Sayyidina Ali ni bila bergerak, Nabi kata, wahai Ali, terus bergerak ke depan, jangan putar ke belakang, jangan patah balik ke belakang, jangan pandang belakang. Kita buat cerita hantu kan, hantu Mak Limah, jangan pandang belakang kan? Padahal ni perintah Nabi Sayyidina Ali ni. Jadi Sayyidina Ali pun naik kuda bergerak, tiba-tiba dia berhenti sekejap. Ya Rasulullah, itu yang dia tanya tadi soalan tu. Bila dia berhenti, dia nak tanya soalan, biasa tak berani cakap Nabi daripada belakang kan, tak adab lah orang kata, kena mengadap, pusing. Tapi dia tak berani pusing sebab Nabi perintah, kau pergi jangan patah balik belakang. Dia pun arahan Nabi pasti kejayaan. Dia berhenti, cuma dia tanya, ya Rasulullah, Nabi di belakang, ya Rasulullah, untuk apa aku perang ni? Nak perang pancung bunuh semua ke? Nabi beritahu, dah, ajak daripada Islam, ajak pada kewajiban dan sebagainya. Jadi sebab tu Nabi Sayyidina Ali masuk je, dia laksanakan apa yang diperintah oleh Nabi, iaitu mengajak pada Islam. Tapi mereka tolak ajakannya dan mencabar tentera Islam untuk bertarung. Bersama mereka terdapat ketua mereka, yakni Marhab tadi. Apabila dia keluar di medan perang, dia mencabar untuk bertarung. Salamah bin Awad. Jadi budaya orang dulu perang, sebelum lawan ramai-ramai, dia lawan seorang demi seorang dulu, one by one. Mungkin hantar 3 Islam, 3 orang kafir, lawan dulu, lawan seorang-seorang kan? Lepas itu baru buat keputusan macam mana, nak lawan ramai ke ataupun tak nak kan? Seperti dalam perang Badar, tentera Islam berjaya membunuh 3 tentera musuh, lawan seorang demi seorang ni, pertarungan seorang-seorang. Lepas itu Nabi tanya macam mana nak perang, akhirnya mereka nak lawan juga dengan ramai-ramai tadi ni, baru jadi peperangan ramai. Jadi ini seorang Marhab, pahlawan Yahudi yang memuatkan tadi dengan salam Aqwa di bawah tu. Setelah kami sampai ke Khaybar, keluarlah ketua mereka iaitu Marhab sambil melibas-libas pedangnya dan berkata, Salamah Aqwa ni sahabat Nabi yang anak muda, dia orang Madinah. Dia ni hebat. Masa perang dengan Yahudi dulu pun, masa di Madinah sebelum perang Khaybar ni, dia seorang bertembung dengan tentera Yahudi yang ramai, sampai dia berjaya halau, apa perang tu nama saya lupa dah ya, dia boleh halau tentera-tentera Yahudi ni, dia seorang je. Tu pun dia tak ada kuda, dia jalan kaki. Lepas tu Nabi baru datang dengan tentera lain, baru sampai, lambat sampai bantuan. Sebenarnya dia ni misi pengintipan, dia datang mengintip ya, dia datang dengan 2 orang je, senyap-senyap, ada seekor kuda je, duk gilir naik. Tapi bila dah nampak musuh, itu dia nak bagi maklumat pada Nabi, suruh kawan dia balik. Kawan dia balik dengan kuda lah, tinggal dia jalan kaki. Lepas tu musuh dah mula nampak dia tak boleh lari, dia mesti serang pula. Dia seorang berjaya menghambat musuh tadi lari balik, lari patah balik ke belakang sana.
Sehingga Nabi datang, mana tak ada dah. Rupanya dia seorang dah serang. Tu Nabi puji dia dengan apa pujian yang disebutnya, kekuatan dia menyerupai beberapa ribu kekuatan tentera Islam. Jadi itu Salamah Aqwa ni. Setelah kami sampai Khaybar, jadi dia kata dia lawan dengan marhab. Dia bersyair dulu pedanya dan berkata, ini marhab syair. Khaybar telah tahu bahawa akulah marhab. Dia nak perang ni, dia tunjuk kebesaran dirilah, nak bagi semangat. Orang-orang yang hebat, bermain senjata dan jago, yang sudah terpuji. Aku ni, dia kata aku ni orang yang hebat, jago, pandai main pedang. Apabila perang sudah tiba, maka aku pun bersemarak, terus marah. Lalu bapa saudaraku Amir, siapa dia kata ni, menyahut cabarannya untuk bertarung sambil mengungkap syair. Tadilah Salamah Aqwa tadi. Khaybar juga telah tahu apabila akulah Amir. Bukan Salamah ni lawan. Pak saudara pada Salamah ni yang nak lawan dengan marhab, namanya Amir. Khaybar juga telah tahu akulah, dia pun balas balik lah. Khaybar ni pun kenal aku ni Amir, mahir bersenjata dan jago berpengalaman. Nak kontra balik dia punya ucapan tadi ni. Kemudian berlakulah pertarungan antara mereka berdua. Tusukan pertama marhab mengenai perisai yang dipegang oleh bapa saudaraku Amir. Kemudian Amir merendahkan badannya disebabkan pedangnya agak pendek. Lalu merentak kaki si Yahudi itu marhab dengan tujuan untuk mencantas kakinya, tetapi muncung pedang terpantul balik dan mengenai kepala lututnya, sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Tentang beliau, Nabi SAW bersabda, dia mendapat 2 pahala. Bukan marhab yang mati, Amir yang kena lutut dia, akhirnya dia kena tikam, syahid dia. Maka Nabi kata dia mendapat 2 pahala, sambil Nabi mencantumkan 2 jari. Macam mana cantum 2 jari jadinya? Kerana dia seorang yang sungguh-sungguh mentaati Allah dan berjuang di jalan Allah. Jarang ada orang Arab yang sepertinya. Nabi puji jenazah dia. Yang nyatanya setelah pertarungan itu, marhab mengulangi cabarannya sekali lagi sambil mendendangkan sajaknya. Khaybar telah tahu bahawa akulah marhab, kan? Cabarannya disahut oleh Ali bin Abi Talib, nak lawan dengan dia pula. Keluar Ali pula. Lantas Ali mengungkapkan syairnya, akulah yang dipanggil oleh ibuku sebagai singa. Jadi waktu ni kena tunjuk sombong, macam takabur kan. Takabur waktu ni pahala. Pasal kalau nak cakap lemah lembut, saya tak terror manapun, saya tak pandai manapun. Habis tentera macam tu lah. Kena tunjuk lagak sikit supaya bersemangat, dan untuk psycho musuh tu bagi dia rasa gerun, kan? Sunnah bagi kita menjatuhkan maruah musuh ni, jatuhkan. Sebab tu sebenarnya yang perang di sana tu telahlah dia orang ni kan, Abu Ubaidah kan cakap dia penuh semangat, kami demikian. Sampai Netanyahu tengok pun dah rasa gerun, ucapan dia saja dah rasa takut, tapi lawan juga. Selain daripada tu, ni tentera-tentera kita Malaysia ni bukan tentera betul. Orang kata tentera cyber. Tahu tentera cyber? Anak-anak muda ni yang teror hack akaun sosial ni, Indonesia lagi kuat. Indonesia lagi hebat. Dia satukan satu hari, dia serang, dia target, dia ambil ketua askar ni, ketua ni, akaun media sosial dia, Instagram dia, Facebook dia, apa semuanya, ambil nombor WhatsApp dia. Dia orang cari-cari dapat nombor WhatsApp orang tu, dia attack. Kan kita bila kena orang kutuk lemah jiwa kita, jadi semangat kita lemah. Jadi ada kesan benda tu cukup baik ya. Itu kesan pada tentera-tentera musuh sana. Jadi anak-anak muda masya-Allah hebat. Tapi dia orang tak dedah lah siapa-siapa orangnya, dia orang kena jaga juga. Jadi sebab tu dinasihatkan sekarang ni Israel nak attack balik. Dia pun kumpul cyber dia, orang yang pandai komputer, teror ni, dia nak serang balik orang Malaysia. Jadi kita hati-hati. Yang pertama dinasihatkan supaya kalau dapat nombor pelik, walaupun nombor Malaysia kita tak kenal, dia kata contohnya ni anak ke apa ke, tekan link ni.
Link, tahu link? Alamat apa nak sebut link kan? Orang dah tahulah ni, orang tua-tua pun pandai ni kan. Pandai. Tekan link ni untuk bantuan warga MAS ke, tekan link ni. Jangan pandai semak dulu dengan orang ni, betul ke link ni, nombor ni betul ke? Semak orang pandai dulu. Kalau ragu-ragu jangan tekan. Tekan kadang-kadang dia boleh hack kita punya phone, dia boleh ambil semua apa yang ada dalam phone kita. Seolah dia masuk rumah kita dah. Dia masuk rumah kita, dia geledah masuk bilik itu, masuk ni peti besi kita, masuk baju kita, mana semua dia boleh tahu apa yang dalam phone. Kalau kita simpan akaun bank, berapa duit apa semua, semua dia boleh curi lah. Dia boleh kacau sistem phone kita, komputer kita. Betul, semalam ada satu saya tengok dalam video dia ni cyber Malaysia, pakar cyber, pakar security ni kira macam pengawal lah, pengawal kita punya internet Malaysia ni, cyber. Dia nasihatkan mula sekarang kalau boleh, kalau kita malam nak tidur tu tutup internet kita. Kan rumah ada internet kan, semua ada internet rumah. Tutup internet, phone pun kau boleh tutup internet, tutup kan. Anak-anak tahulah, yang tak tahu tu boleh remak, orang muda-muda pandai. Tutup internet. Dan sebab dia akan boleh masuk melalui itu, dia boleh geledah habis semua phone-phone kita. Bahaya. Kalau dia boleh nak attack kita lah. Tapi kita ni taklah public figure kan. Mungkin kita menteri ke, kalau kita jawatan besar memang dia attack lah, cari pasal lah. Jadi hati-hati sekarang ni, bila kita dah, orang kita dah serang sana, dia orang akan respon balik, dia attack balik. Jadi kena jaga hal tu. Mana kita tadi? Jawab Sayyidina Ali, akulah yang dipanggil oleh ibuku sebagai singa, persis singa hutan belantara yang gerun dipandang. Ku bunuh musuh berbondong-bondong dalam timbangan besar. Kemudian berlakulah pertarungan mereka berdua, di mana Ali berjaya melibas pedangnya tepat mengenai kepala. Kena kepala. Biasa perisai yang tahan kepala, nak kena pun kaki je, nak kena pun mungkin pinggang je. Ni Sayyidina Ali punya hebat, libas sampai kena kepalanya sehingga mati. Setelah itu bermulalah kemenangan di pihak tentera Islam melalui usaha Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Apabila Ali menghampiri benteng-benteng mereka, semua Yahudi muncul dari atas benteng sambil berkata, siapa kamu? Duk tembok atas tu. Tanya, engkau siapa ni? Kata Ali masuk benteng ni pula. Aku adalah Ali bin Abi Talib. Jawab Sayyidina Ali. Si Yahudi itu berkata, demi agama yang diturunkan kepada Musa, kami telah berjaya. Dia pun nak psycho Sayyidina Ali juga. Kononnya kamu dah berjaya. Dia dah boleh bunuh Marhab, dia punya general paling hebat. Maksudnya engkau dah berjaya. Kemudian keluar pula saudara Marhab, iaitu Yasir, sambil mencabar sesiapa yang mahu bertarung dengannya. Cabarannya disahut oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Tatkala itu ibu Az-Zubair, iaitu Safiyah berkata, Safiyah berkata, wahai Rasulullah SAW. Maksudnya Nabi, perempuan pun ada ikut perang dalam peperangan ni. Safiyah berkata, wahai Rasulullah, adakah dia akan membunuh anakku? Ya baik, silakan. Baginda menjawab, bahkan anakmu lah yang akan bunuh. Nabi kata, tak, yang risau anak engkau yang akan bunuh dia. Kemudian Zubair bin Awam pun berjaya membunuh Yasir tadi ni, adik Marhab. Pertempuran sengit berlega di sekitar benteng Naim. Berapa orang pahlawan Yahudi berjaya dibunuh dalam pertempuran itu. Dengan terbunuhnya berapa pahlawan terbilang mereka, maka semangat pejuang Yahudi yang lain mula runtuh. Semangat dah jatuh. Jadi dia orang ingat orang Islam macam tu kan. Yahudi Netanyahu, dia suruh supaya bunuh semua ketua-ketua pemimpin Hamas. Dia ingat orang Hamas macam dia, bila bunuh ketua semua anak buah lemah semangat. Tak, bila bunuh kau ni anak yang lain, orang Hamas ramai lagi kan. Mati ketua atas, memang ketua atas tu nak dapat mati, nak cari mati, nak dapat syahid. Yahya Sinwar ni, dia dah dipenjarakan hampir 100 tahun. Maksudnya bukan umur dia 100 tahun, hukuman mahkamah penjara 100 tahun. Tapi baru 20 tahun, maka di perang yang dulu ni ditawarkan, bebaskan Yahudi punya tawanan, ditukar dengan Yahya Sinwar. Dia keluar, dia jadi pemimpin Hamas. Ni perang Tufan Aqsa ni antara
cadangan dia, rancangan dia. Hebat, dia antara orang nombor satu yang nak dibunuh oleh orang Yahudi, tapi tak pernah berjaya. Sekejap dia duduk belah Masjid Aqsa. Masa tawanan Yahudi yang bebas ni, dia orang nampak, dia kata, kami nampaklah muka Yahya Sinwar ni macam ni. Dia datang dengan kami, duk ada dalam Gaza pula. Dia mai kok mana tu? Dia orang ni ada laluan dalam tanah daripada Masjid Aqsa sampai sini, tapi rahsia. Jadi dia boleh cakap dengan bahasa Jew, bahasa Ibrani dengan fasih, kan? Dikatakan dia hanya belajar dalam penjara. Dalam penjara tu dia belajar cakap sampai dia fasih cakap Ibrani, kekuatannya. Tapi dia ni orang suruh duduk di sana, duduk di luar tak apa, sebab dia pemimpin bagi arahan dari luar, supaya dia tak terkena apa-apa. Tapi dia tak nak, dia datang ke Gaza nak perang. Dia antara tentera yang masuk medan perang, dan dia kena dikatakan dia syahid lah. Tapi tak kisah, dia orang ni syahid ni ya sedih lah, tapi naik orang lain pula. Tentera Hamas tetap macam tu. Jadi begitulah pertempuran sengit. Beberapa orang pahlawan Yahudi berjaya dibunuh dalam perangan tersebut, pertempuran ini. Dengan terbunuhnya beberapa pahlawan terbilang mereka, maka semangat Yahudi lain mulai runtuh. Mereka sudah tidak berupaya lagi untuk membendung serangan tentera Islam. Sumber-sumber sejarah dipetik menyebut bahawa perangan ini berterusan selama beberapa hari, di mana tentera Islam menghadapi tentangan yang hebat. Walaupun begitu, orang-orang Yahudi sudah mula putus harapan akibat serangan yang dilancar oleh tentera Islam. Justru mereka berpindah dari benteng ini menuju ke benteng Sa'ab, sementara tentera Islam pula berjaya merempuh masuk ke benteng Naim. Yahudi lari sana lari sini. Pembukaan benteng Sa'ab bin Mu'adz. Wallahualam. Baca sikit boleh tajuk ni. Benteng Sa'ab, benteng ni kita semangat nak perang ni, tak boleh nak berhenti. Semangat baca kitab lah, kalau perang sungguh menakut ni. Benteng Sa'ab ialah benteng kedua yang teguh dan kuat selepas benteng Naim. Tentera Islam melancarkan serangan terhadap benteng ini di bawah pimpinan Al-Hubab bin Munzir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mereka menjalankan pengempungan selama 3 hari. Untuk tujuan pembukaan benteng ini, Rasulullah SAW telah mendoakan dengan doa yang khusus. Ibnu Ishaq meriwayatkan, Bani Saham dari puak Aslam datang bertemu Rasulullah SAW seraya berkata, kami telah berusaha keras tetapi belum mendapat sebarang kejayaan. Lantas Nabi SAW berdoa, ya Allah, sungguhnya engkau mengetahui tentang keadaan mereka. Mereka tidak mempunyai daya upaya, sedangkan aku sendiri tidak mempunyai apa-apa untuk dihulurkan kepada mereka. Oleh itu tolonglah bukakan kepada mereka benteng terbesar yang paling mewah ini, benteng Sa'ab tadi ni, serta paling banyak bekalan makanan dan daging-daging. Setelah baginda berdoa, tentera Islam melancar serangan sekali lagi, dan dengan bantuan Allah benteng Sa'ab bin Mu'adz berjaya dibuka, insya-Allah dengan doa Nabi. Di Khaybar tidak ada benteng seumpamanya yang memuatkan bekalan makanan daging yang lebih banyak. Sebaik saja Nabi mengobarkan semangat tentera Islam untuk menyerang, selepas baginda memanjatkan doanya, maka Bani Aslam ialah golongan pertama yang melancarkan serangan. Di hadapan benteng itu berlangsunglah pertarungan dan pertempuran yang sengit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjayakan usaha mereka untuk membuka benteng tersebut pada hari itu juga, iaitu sebelum matahari terbenam. Di dalam benteng itu tentera Islam menemui sesetengah peralatan manjanik dan perisai besar. Manjanik ni macam lastik, dia buat kayu, ikat getah sini, dia buat bola api daripada batu berapi tu, lepas tu dia lepas pum, tu dia panggil manjanik, lastik itulah. Oleh kerana ditimpa kelaparan semasa perang itu, berapa orang tentera Islam telah menyembelih keldai untuk makan, sedangkan keldai haram. Jadi terdesak, maksudnya dalam keadaan darurat, makan keldai. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Ishaq, mereka memasak daging-daging keldai itu. Apabila Nabi SAW mengetahui hal yang demikian, maka baginda melarang dimakan daging keldai jinak peliharaannya. Nabi larang makan. Mungkin ada yang lain lah, tapi boleh jadi hukum tu belum dia orang tahu, tak tahu lagi haram keldai tu. Dan boleh jadi waktu tu mereka tak ada makanan, dia orang buat dah, tapi Nabi bawa daripada makanan sumber yang lain.
Ala kulli itulah beberapa benteng-benteng yang berjaya dibuka oleh baginda tentera Nabi SAW. Benteng yang paling mewah, paling banyak adalah Sa'ab bin Mu'adz. Mudahan dengan keberkatan apa yang kita baca hari ini, Allah bukalah kemenangan kepada tentera Hamas, tentera Qassam dan segala mujahidin yang membantu tentera Islam lawan dengan musuh kita, musuh Allah, musuh mereka, musuh Islam, musuh umat Nabi Muhammad SAW, Zionis Yahudi yang kejam, perampas, yang zalim, yang sangat jahat, dan Allah hancurkan dalam masa yang singkat dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi cerita Khaybar ni memang sangat gerun, menggerunkan Yahudi. Sebab tu jadi slogan kan, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Ingat Khaybar wahai Yahudi, ingat Khaybar, sungguhnya tentera Muhammad ni akan kembali semula. Oh, gerun dia orang ni, cukup takut dengan slogan tu. Jadi tu psycho dia orang. Dia Hamas Palestin ni orang hebat, dia orang pandai nak psycho orang Yahudi ni. Dia orang tahu cara dia. Sebab tu dia orang tak kisah walaupun bom dia tak kena pun markas tentera ke, tak kena pun kena kereta sebiji, kena depan rumah, kenalah satu pintu rumah. Tapi dengan buat demikian tu, dia orang ni rasa gerun, takut, terkencing dia orang, takut. Jadi menakutkan Yahudi tu satu kemenangan lah. Kita buat bagi dia takut, satu kemenangan untuk kita. Mudah-mudahan Allah bagi kemenangan sungguh kepada tentera Islam, insya-Allah. Kan, kalau ada lah orang-orang yang, yalah kita ni mungkin sini dah ada ke orang yang cerita tentang tu kat Su. Kalau tak ada boleh cari satunya, boleh kontak ustaz yang dia memang duduk di Gaza. Ustaz Nadir Nuri kan, Nuri Nadir kan, Nadir Nuri. Cari dia. Carilah nombor telefon, panggillah, buat program di sini. Kan, bagi saluran bantuan pada dia, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai ke sana. Ataupun siapa-siapa je lah, terpanggil daripada wakil, ada Islamic Relief, ada wakil dia yang boleh cerita hal Gaza ni, Mercy ke, wakil Mercy Malaysia. Cari, panggil main masjid, dia orang boleh datang. Kita dah nak kumpul dana macam mana, bagi cerita, kau boleh hari yang boleh kumpul ramai, Elan hantar masjid-masjid lain semua kumpul di sini. Kan, itu cadangan saya lah. Jadi kita dapat gambaran yang sebenar, biar cerita yang betul. Dia orang ni dapat tu direct daripada wakil dia orang yang ada di sana, orang Palestin sana, dapat maklumat yang betul. Jadi supaya kita tengoklah kesedihan yang dahsyat sangat. Sampai wartawan semua kata di Gaza ni tak ada tempat selamat. Dia keluar surat suruh kosongkan blok bangunan ni. Kosong nak pergi mana? Pi sana pun bom, pi sana pun bom, lari belakang pun bom, sana pun bom. Nak pergi mana? Tunggu matilah rumah sendiri lah. Keluar dia tembak pula sniper dia. Tembak direct terus. Kena tangkap, kena seksa. Lagi dahsyat. Jadi semua serah pada Allah. Dia ucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang jaga kami, dialah sebaik-baik penjaga. Itu je lah yang ada, tak ada dah. Jadi siapa nak pergi umrah, ada umrah dekat ni, jangan buat tangan macam ni, kena tangkap. Oh lama kan. Doa, ada orang doa, ya Allah bantu, tengok tangan satunya ni pop dia pegang, 17 jam masuk lock up, kena soal siasat. Penakut ni orang tu, dahsyat, zalim sampai ke sana. Tak tahulah. Sampai doa untuk Palestin mengenai tangkap. Auzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Insya-Allah cerita Khaybar kita sambung lagi tahun depan. Alamak, tahun depan pula insya-Allah. Az-Zubair pula akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fihi. اللهم بارك لنا في هذا اليوم، بارك لنا في جمعنا هذا، بارك لنا في قراءتنا هذه، واجعل حجة لنا لا علينا، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل كريم.